Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu bagi meneruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, himpunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kefahaman, kemudahan untuk memahami sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita mula, macam biasalah, kita baca dulu surat berapa. Dia main banyak dia pakai ni. Waktu sikit tak apa kan. 18 ke 19 tau. 18. Surat 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين.
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Tinggal lagi, buat lagi. Tiga muka surat lagi, insyaAllah habis. Juzuk 1. Boleh ya noh? Kira okey lah. 1 juzuk lah. Apa lama dah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Muka surat 318. Hadis nombor 164. Kan? Nah, baik. Jadi pada pertemuan bulan lepas 2 minggu dulu tak ada, iaitu kita membincangkan tentang soft. Ya, kita membincangkan tentang soft dan kita telah menjelaskan hukum-hukum
menyamakan saf. Jadi kita masih lagi berada dalam bab menyatakan perintah memelihara sunnah Rasulullah dan menjaga adab-adabnya. Jadi topik ini merupakan topik yang dua yang terakhir. Kan? Jadi selepas ini ada satu lagi bab yang terakhir dalam juzuk ini. Mungkin dalam beberapa pertemuan ini insya-Allah kita habiskan juzuk ni. Ni pun lama ni. Lama tu. Mana lama tak lama tu kira apa? Ada di kalangan bapak-bapak yang dah tak ada pun ada dah. Kan. Tu kan. Tak ada pun dah. Tak bapak tak ada kan. Okey, baik, malam ni kita akan masuk satu topik lagi, membincangkan tentang al-muhafazatu 'ala sunnah. Iaitu hadis 164. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala: Ihtaraqa baitun bil Madinati على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه. Disebut muttafaqun alaih, makna hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Mana hadis ini dikeluarkan, ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Ini martabat sahih yang paling tinggi sekali, nombor 1. Bila muttafaqun alaih ni yang paling sahih. Okay, hadis malam ini cerita tentang api. Cerita tentang api. Api bla-bla kan. Okay, hadis ni an Abi Musa radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abu Musa, daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ibn Abi Musa kata apa? Ihtaraqa baitun bil Madinati ala ahlihi minal laili. Mana telah terbakar sebuah rumah. Ihtaraqa tu maksud buat bakar. Baitun sebuah rumah bil Madinati di Madinah. Ala ahlihi bersama dengan penghuninya. Ahli rumah tu hangus sekali. Kan? Minal laili pada satu malam. Berlaku itu pada waktu malam. Kan? Kemudian apa? Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim. Tak kala mana dimaklumkan, diceritakan kepada Nabi tentang keadaan mereka. Qala, Nabi pun bersabda, inna hadhihi nara adu lakum. Sesungguhnya api ini merupakan musuh kamu. Fa idza nimtum, maka apabila kamu tidur ataupun nak tidur, bukan tidur kan, nak tidur, digunakan fi'il madhi, iradah. Bila mana kamu nak tidur, fa'atfi'uha ankum, maka padamkanlah api tersebut. Kan? Nampak biasa tu? Kan? Betul lah kan? Mana cerita dah macam ni? Iaitu di Madinah satu malam berlaku kebakaran. Kan? Berlaku kebakaran. Mana rumah bakar. Maka bila hal ini diceritakan kepada Nabi, Nabi kata lah, pasal apa? Rumah dia tu pasang api. Api balik. Zaman tu mungkin tak ada lilin kot. Kita tak tahulah bentuk dia macam mana kan. Pelita dia tu. Gusling ke? Minyak gas ke? Ataupun lilin. Kan? Maka apa berlaku kebakaran? Punca ada daripada api. Betul lah orang Melayu kata apa? Kepada waktu kecil jadi kawan. Kan? Bila besar jadi lawan kita. Kan? Ni benda yang nampak ringkas. Waktu kecil tu kan ada apa pun kan. Kita boleh hambus gitu kan.
Mancis. Kan? Sehingga Nabi kata apa? Nabi kata apa? Inna hadhihi nara, sesungguhnya api ini adu lakum, musuh kamu. Musuh tu bila? Waktu dah besar. Memang payah. Kita cerita pun dia tak dengar kata. Waktu tu dia mula lawan dengan kita. Kan? Dia cerita dia macam juga ayat. Ayat pun sama kan. Dalam satu syair. Kata apa? Syair Lamiyah Ibn Wardi. Dia cerita tentang ayat. Dia kata apa? Dia gambar ayat. Dia kata, aku ni ana mithlul ma' sahlun sa'irun. Aku ni umpama air. Yang apa? Lembut dan sedap. Ayat. Tapi dia apa? Mata sukhina adha wa qatal. Tapi bila aku dipanaskan, aku boleh apa? Menyakitkan dan membunuh. Kan? Nampak aku lembut je kan? Lembut. Aku ni jaya lembut kan? Tapi jangan aku pun hangat. Tu ni cerita tu. Ini metafora dah ni. Aku ni sebayak. Nampak waktu biasa tu bagus je. Tinggal lembut je. Tapi jaga-jaga. Jangan dihangatkan. Hangat. Dia boleh apa? Menyakitkan dan sehingga tahap membunuh. Kan ayam ke macam tu kan. Relax lah. Jerang sekali kena. Kan. Ubah. Begitu juga api. Api ni bila mana apa? Dia besar, dah payah nak kontrol. Jadi apa Nabi? Nabi pesan. Nabi kata apa? Fa idza nimtum fa'atfi'uha. Bila mana kamu nak tidur, bukan bila kamu telah tidur, nak tidur. Kan? Dalam ayat Quran juga sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, kan? Bila mana kamu apa? Nak mendirikan sembahyang, bukan telah sembahyang, kan? Nak mendirikan sembahyang. Mana iradatus shalah faghsilu, kan? Maka dalam hadis ni bila mana kita nak tidur, padam api. Kan? Padam api tersebut daripada kamu. Dan sebab cerita dah api dululah. Budak-budak lah pun tak ada tengok anu. Semalam elektrik tak ada pun melilau kita pun kan. Kan bok. Oi, lilin pun lama tak ada. Lilin pun lama dah tak ada sebab apa? Tak jarang putih kalau elektrik. Taman Sejahtera ni kira okey lah. Yang dua. Saya duduk Taman Sejahtera ni dua. Satu ayat. Ayat ni kira payah lah nak putih. Si skala je kan. Walaupun rumah tak ada tangki, insya-Allah selamat. Kan? Boleh gagah. Kan? Mana bab kadang-kadang mah sampai apa? Lilin pun kita tak ada dah. Kan? Mana orang zaman dulu bah? Zaman bah Peter Guslin kan. Dan tunjuk budak lah pakai rasa apa? Tak tahu dah no. Pelita minyak tak ada kan. Jenis ada kaki kan. Ataupun pelita yang ada apa? Kaca tu ada jual kita ni eh. Ejah sumur pula tu kan. Panggil sumur kan. Mana dulu memang berbahaya lah. Bila nak tidur malam, kenapa padam? Ya? Padam. Dan saya pernah ada dalam satu peristiwa yang besar, iaitu kebakaran yang besar sekali. Kan? Tahun 1995 kan. Iaitu kebakaran di Pondok Danai waktu tu. Kan. Tak kecil lagi, tapi belajar lah waktu tu. Kan. Mana punca dia apa? Seorang kawan ni, tengah malam, nak pergi kat Kolah Hayang. Ni pondok tu. Kolah Hayang kat depan tu. Ambil uduk. Lilin tak apa? Tak padam, biasa kita samalah. Kita pun kena turun dah tak apa bismillah pimik pula. Celah-celah tu lilin balik. Pondok pula apa? Kayu, saudara kata apa? Supaya apa tuang minyak kan. Kayu lantai pula ada tingkat kita, kayu pula. Bumbung pula, bumbung apa? Atas nipah. Kan elok sangat tu rezeki dia. Gaya kita nak tengok tu api, tengok tu dia cerah dah api. Kan. Waktu tu bah bomba datang berlumba-lumba. Kan. Awak bi budak pergi. Mana kebakaran yang besar sehingga apa? 300 pondok lebih lah, kira selesai lah. Mana itu punca dah berapi, banyak kan pondok-pondok terbakar api tu. Dia tak kehayak. Kan? Jadi Nabi pesan apa? Bila mana tidur, maka padamlah api. Lain cerita dia kita dah tak ada api tu. Elektrik ni jam 6 pula. Nak padam nak. Sudut bahaya tu dah tak bahaya atau mana kan. Dalam kitab pun sebut kan. Ada yang jenis tak bahaya. Kan? Jadi dalam hadis ni ada perkataan Nabi iaitu fa'atfi'u. Fa'atfi'u. Nabi gunakan dengan fi'il amar.
Ikut asal fi'il amar ini merupakan apa? Perintah. Adakah menjadi satu kewajipan? Dan jadi kata Imam Qurtubi, dia kata apa? Perintah di sini dia sekadar apa? Irsyad. Kan? Irsyad ni sebagai panduan saja, tak membawa kepada apa sampai wajib kan. Tapi kalau confirm membahaya boleh ni, dia boleh jadi, dia tengok keadaan. Kan? Boleh jadi bahasa sunat. Dan ada kalanya kalau memang boleh yakin boleh terbakar tu boleh membawa kepada wajib kan. Baik. Jadi kalau satu rumah tu kita ceritalah ni payah nak ada kan. Kalau dia duduk seorang-seorang dia, maka menjadi apa tuntutan kepada dia untuk padam. Kan? Tuntutan kepada dia untuk padam api. Antara benda yang kena tutup padam api, yang keduanya apa? Tutup periuk semua kan. Tudung. Dan kalau rumah tu ramai, siapa nak padam? Orang alah lah. Orang alah nak tidur tu. Maka menjadi tuntutan kepada dia untuk padam api tersebut. Baik. Walaupun kita kata, ni tak ada dah, kita mau elektrik. Boleh jadi apa? Seminggu putus bekalan elektrik, cari balik lilin. Kan? Cari balik liter minyak. Kan? Baik, ini pedoman daripada Nabi SAW. Sebab apa benda nak berlaku ni tak tentu. Ya, benda yang nak berlaku ini dia tidak tentu, yang boleh mendatangkan bahaya. Ya. Sebab kadang-kadang dia ada jadi tuntutan sebab dia di hifzuddin, hifzun nafsi, iaitu memelihara nyawa. Dan apa-apa yang berlaku boleh mengorbankan nyawa, dan yang keduanya boleh mengorbankan, memusnahkan harta benda. Baik, mungkin ringkas itu dalam syarah hadis kalau seorang itu dia tidur di rumah dia seorang diri, tak ada orang lain, maka tuntutan itu kepada dia seorang itu. Tapi kalau orang ramai, maka salah seorang daripada mereka, khususnya mereka yang tidur agak lewat. Baik, selesai yang tu, kita tengok kepada apa pengajaran hadis. Dia kata apa? Wajib memadamkan pelita. Wajib memadamkan pelita, yakni api, di waktu tidur. Kerana ianya boleh mengundang bahaya besar. Adapun lampu elektrik ataupun sebagainya yang tidak mendatangkan bahaya, maka tidak wajib ditutup, dipadamkan. Mana elektrik ni tak mengundang bahaya. Kan? Dia bukan sampai tuntutan kepada tuntutan wajib. Tapi kalau hak benda yang boleh memudaratkan, contoh api lah, kita cerita tadi, apa-apa yang boleh berbahaya, maka itu menjadi satu tuntutan. Tapi dalam syarah ini sebut kita wajib. Cuma dalam syarahan dalam kitab Dalilul Falihin dia kata perintah ini hanyalah menjadi perintah irsyad saja, pedoman saja, bukan membawa sehingga kepada wajib. Kadang-kadang dia boleh jadi sunat. Baik. Tapi kalau kompom boleh menyebabkan kebakaran, maka ketika itu menjadi wajib. Contohlah lilin tu. Lilin ni ada lilin yang sumbu dia tu sampai ke lantai. Itu bahaya. Kan? Ada yang tak sampai ke lantai kan, dia sampai sekat dia mampu. Dia tak ada apa dah, tinggal lilin saja, sumbu dia tak ada. Itu tak apa bahaya. Kan? Kan? Tak ke lantai tambah lah minit ni kompom dia akan sampai ke bawah. Ni memang berbahaya. Kan? Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, Islam mementingkan keselamatan diri seseorang. Oleh itu, elakkanlah daripada terkena bencana ataupun kemalangan. Kalau dalam surah Al-Baqarah Allah sebut apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Baik, yang ketiganya, berikhtiar itu dituntut oleh Islam sebelum berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga apa yang Nabi tunjuk ini merupakan satu jalan ikhtiar. Bukan kita kata takut ni bertakut tahu mana langsung tak yakin kepada Tuhan kan. Mana ikhtiar supaya apa? Benda itu secara sebabnya boleh membawa kepada kebakaran. Kan? Jadi Nabi ajak kita supaya apa? Ikhtiar. Ikhtiarnya lah padam api, bukannya tak apalah aku nak tidur tu tak jadi apa-apa, serah pada Tuhan. Aku tidur ni Tuhan akan pelihara aku dan api tu. Kan.
Bukan macam tu cara dia, iaitu caranya ialah dengan berikhtiar. Kalau dalam konteks hadis ini, padam api. Padam api. Samalah dengan apa? Kalau kita cerita dia, masalah masak kan, itu juga melibatkan masalah api. Kan? Tak apalah perangai apa, tak nasi, pakai pula apa, bukan elektrik punya kan, pok gas tak apa nak pergi masjid sat, hari ni tak apa, tinggal ada pok, hanya nak main kan, hanya nak main kan. Saat-saat balik tu, nasi tu berubah warna jadi warna hitam. Kan. Hangi tu supaya dia masuk dalam ada dapur sekali. Kan? Mana benar berkaitan dengan api cukup berbahaya kan. Baru ni pun kita selalu dengar tu musim bakar ni toto bomba duk lintah. Sesat bomba duk lintah kan. Oh kan. Baik. Okey, selesai itu mana hadis yang seringkas itu pedoman daripada Nabi berkaitan dengan api. Nabi kata apa? Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Bila mana kamu nak tidur, padam api. Kan? Kalau elektrik ni tak menjadi wajib, tapi digalakkan untuk padam sebab dia boleh membawa kepada pembaziran. Kan? Beza kan tidur dalam keadaan betul-betul gelap gelemat dengan apa? Cahaya. Kalau orang yang mengkaji tentang apa, buat kajian tentang tidur ni, tidur yang betul puas iaitu apa? Kenapa gelap gelemat. Kan? Betul-betul badan boleh apa? Rehat. Cubalah kita tidur muka lampu dengan apa? Tidur tutup gelap. Maka dia rasa puas yang mana? Bangkit tu rasa segap betul kan. Sebab bila lampu buka ni antara tidur tak tidur kan, dia rasa jadi tak jerat, orang mana sesat jaga kan. Kan? Yo. Dia rasa gaya tu. Ni kena ada agak cahaya kan. Kalau kajian yang saya ada baca lah daripada Dr. Rizal Abu Bakar yang apa? Dia tu terkenal kan, dia banyak menulis kan. Mana antaranya untuk tidur yang puas ni apa? Padamkan segala cahaya. Yang berikutnya tutup handset dia tahu. Gelombang-gelombang tu kan. Tutup data handset, jauhkan. Sebab daripada gelombang handset itu dia memberi kesan yang tidak baik kepada tubuh. Baik. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya. 165 boleh ikut satu hadis panjang sikit hadis ni. Habis malam ni. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaisin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma'a فأنبتت الكلاء والعشب الكثيرة وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. Mana hadis ni Nabi buat apa masal? Masal ni satu apa? Perumpamaan ataupun metafora. Kan? Nabi buat satu perumpamaan. Dalam Al-Quran juga banyak yang Allah datangkan bentuk perumpamaan. Innallaha, konsep dia, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kan? Jadi dalam hadis ini juga merupakan al-amthal fil hadis. Mana apa? Misalan dalam hadis. Ada ulama yang buat kajian dia buat al-amthal fil Quran. Mana apa? Misalan dalam Al-Quran. Sebab kadang-kadang maklumat sesuatu mesej yang sampai tu dalam bentuk perumpamaan, kadang-kadang dia lebih sampai. Dia tak direct kan? Dia tak direct dalam bentuk dalam perumpamaan ataupun dia buat dalam bentuk cerita. Itu lebih apa? Sampai kepada si pendengar.
Kalau kita direct sound orang, kadang-kadang orang tak boleh terima. Kan? Kita nak cerita tu maklumat pada kita sound direct kan. Kadang-kadang orang tak boleh terima. Dia keluar asap ke telinga. Tapi kalau buat bentuk ceritaan, tak nak kait macam kata kok kuat kan. Kan pusing tu. Sampai, ya. Okey, dalam hadis ni Nabi kata apa? Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Hanya sahaja perumpamaan sesuatu yang Allah utuskan daku dengannya, iaitu terdiri daripada apa? Huda, petunjuk, wal ilmi. Nabi kata apa? Apa yang Allah, perumpamaan benda yang Allah utuskan aku untuk aku bawa, iaitu buat petunjuk dan ilmu. Seumpama apa? Petunjuk dan ilmu ni seumpama apa? Nabi kata kamathali ghaisin, dia seumpama ghais, hujan. Dalam hadis ni Nabi tak kata matarin. Matarin ni hujan waktu bila-bila apa. Tapi ghais ni hujan juga. Tapi hujan yang apa? Yang amat diperlukan oleh manusia. Mana bila lama tak turun hujan, turun hujan. Tu istilah Arab kita apa? Ghais. Kan? Kita sama aja bahasa Melayu kan. Mana pun hujan. Kan? Mana hujan yang apa? Yang diperlukan oleh manusia. Sebab apa? Ayat kurang betul. Kan? Menambah seumpama hujan yang menimpa asaba ardan. Hujan yang menimpa suatu bumi, satu tanah, fakanat minha ta'ifatun tayyibatun. Maka sebahagian daripadanya tanah tersebut ta'ifatun tayyibah, sebahagian ataupun kawasan yang baik. Kan? Mana sebahagiannya bumi tersebut baik dalam keadaan dia terima air. Qabilatil ma'ah. Lalu dia apa mah? Dia terima air tersebut. Ada bumi, ada kawasan tanah yang baik, yang terima air. Fa'ambatatil kala'a. Lalu tanah tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kala' ni macam apa? Rumput. Kemudian wal ushbal kathira, dan menumbuhkan. Ni ushbah ni dia rumput yang agak lama kan. Yang banyak. Ataupun tanaman yang banyak. Dan mana bila hujan turun sampai kepada kawasan tanah tersebut, hasilnya apa? Maka tumbuhlah rumput, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Manfaat daripada air tersebut. Okey, yang pertama. Ada juga tanah yang apa? Wa kana minha, sebahagian daripada tanah juga bumi yang berajadibu, yang agak kontang, yang keras, kan? Kering kontang, keras. Amsakatil ma'ah, tanah tersebut dia apa? Menampung ataupun kita apa? Tampung air, dia tak ada air. Dia apa? Menakung air. Kan, dia menakung air. Kan tanah yang agak keras kan. Jadi air tak serap. Air tak serap, air berada dalam tanah tersebut. Mungkin ada lopak sikit, tanah keras, air tak serap. Jadi air pun menakung di situ. Fanafa'allahu bihan nasa. Lalu Allah beri manfaat dengan air tersebut kepada manusia. Jadi manusia pi bah fasyaribu minha, manusia pi minum daripada air yang bertakung itu. Wasaqu, dia bah beri minum. Kemudian apa? Wazara'u, dan mereka dapat apa? Ambil untuk bah bercucuk tanam. Kan? Kan bila ada air tu. Kemudian ada satu lagi, wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Juga ayat yang turun itu ada juga yang menimpa kepada satu bahagian lain daripada tanah. Innama hiya qi'anun. Mana tanah itu tanah yang rata, qi'an. La tumsiku ma'an. Tanah rata nak bah. Tadi kita guna apa? Dia tak boleh nak pegang ayam, bukan nak masuk bah. Dia tak boleh nak apa? Takung ayam. Sebab tanah rata kan. Dia nak takung ayam boleh. Dan yang keduanya, wala tumbitu kala'an, dan dia tidak dapat menumbuhkan tumbuhan. Takung ayam pun tak boleh. Untuk menumbuhkan tumbuhan pun tak boleh. Boleh jadi apa? Tanah rata. Kemudian apa? Tanah pula keras. Jadi ada berapa situasi tanah tersebut? Ada 3. Yang pertamanya tadi Nabi sebut, yang boleh terima air, serap air, lalu tanah yang lembut, serap air, tumbuhlah tumbuhan.
Yang keduanya, tanah yang agak keras tapi dia dapat apa? Tampung air. Mana dia tak sama tu, dia mungkin ada takungan sikit. Lalu dia dapat menakung air. Lagi air itu diambil guna oleh orang ramai. Sama untuk minum ataupun untuk guna dalam tanaman. Dan satu lagi, situasi tanah keras. Lepas tu rata pula. Air pun tak boleh nak takung. Lepas tu tumbuhan pun tak naik. Jadi 3 keadaan. Kemudian Nabi sebut, fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allama. Nabi kita, demikian itulah merupakan perumpamaan mereka yang faqih ataupun mereka yang memahami agama ini. Dan dia mengambil manfaat terhadap apa yang Allah berikan kepada aku, apa yang Allah utuskan kepada aku. Allah berikan kepada aku, iaitu petunjuk dan ilmu tadi. Ada manfaat kepada dia. Lalu dia pun fa'alima, dia belajar dan dia mengajar. Itu kita baca sikit. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan perumpamaan mereka yang tidak mengangkat kepala dengan demikian itu, walam yaqbal hudallah, dan mereka yang tidak menerima petunjuk Allah, alladzi ursiltu bihi, yang diutuskan aku dengannya. Apa ni maksud dia? Nak buat perbandingan, kata ada orang. Yang pertamanya, orang tu dia apa? Dapat ilmu, dapat petunjuk, dia dapat serap kepada diri dia. Seumpama tanah yang dapat serap air. Bila ilmu itu, petunjuk itu serap kepada diri dia, ada manfaat kepada diri dia. Kan? Mana dia mengamalkan petunjuk tersebut, ilmu tersebut, di samping dia memberi manfaat kepada orang lain. Inilah orang yang disebut sebagai tanah yang lembut, yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada jenis manusia pula, yang keduanya, iaitu dia ni jenis keras sikit. Kan? Tapi dalam sama ilmu tu dia boleh takung ilmu. Kan? Tapi tak serap kepada diri dah, sebab keras sikit. Dia tu jadi seolah mausu'ah kepada ilmu. Kan, ilmu banyak. Ni kita takut kan. Ilmu banyak, tapi ilmu tu tak serap kepada diri dia. Maka dia tak ada manfaat daripada ilmu tersebut, tapi orang lain boleh ambil manfaat daripada dia. Kan? Seumpama ayat yang bertakung tadi kan, kepada diri tanah tak ada manfaat sebab ayat tak menyerap. Tapi orang lain dapat ambil manfaat. Elok ayat boleh gagah yang tu. Ada yang satu lagi, apa dia? Takung orang nak ambil manfaat tak boleh, kepada dia pun tak boleh, kepada orang lain pun tak boleh. Kan? Sebab kata tak boleh duk takung orang lain pun nak ambil ayam pun tak boleh. Dan keduanya tak serap sehingga dapat menumbuhkan tumbuhan pun tak boleh juga. Inilah orang yang agak rugi, sehingga Nabi kata seumpama orang yang tak mengangkat kepalanya, dia tak terima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 perumpamaan. Kan? Juga ada dalam hadis yang lain yang Nabi buat perumpamaan orang yang baca Quran kan. Kita sebutlah. Ada yang macam raihan, ada macam utrujah kan. Ini misalan yang Nabi sebut. Cantik tu. Kadang-kadang sembang dengan orang tetua ni, dia cukup buat perumpamaan. Kan. Kadang-kadang dia orang cerita beruk. Kan. Kadang-kadang dia orang cerita cerita arnab, kadang-kadang kura-kura. Dia nak sampai mesej tu kan. Akhirnya orang dengar tu, aku ni macam kura-kura. Kan? Padahal tak kata apa kura-kura kan. Dibuat dalam bentuk misalan penceritaan. Baik. Dulu kita jenis cerita-cerita ni orang tua lu bagus no. Sebab hiburan zaman dulu duduk atas tangga, atas beranda duduk cerita. Cerita Pak Pandir. Tak tahulah, banyaklah kita ada dengar, tapi kita pula tak cerita ke anak lah ni. Mana cerita-cerita yang dia ada mesej di sebalik cerita tersebut. Baik. Kemudian, tak apalah kita tengok pengajaran terus laju je. Kan? Ni boleh buat dah. Okay, pengajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan petunjuk dan ilmu yang diutuskan demi membawanya dengan hujan yang memberi manfaat. Kerana ilmu dan hidayah menghidupkan jantung hati, seperti mana hujan
menghidupkan bumi. Orang yang menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima ilmu yang dibawa diumpamakan dengan bumi yang subur. Apabila ditimpa hujan, tumbuhlah rumput rampai dan berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan lain. Okey, satu kan. Ini orang tanah yang subur. Kan, orang yang terima ilmu dan petunjuk daripada Nabi itu orang yang pertama. Kan? Soalan apa? Petunjuk ilmu itu adalah seperti mana? Hujan. Itu adalah hujan. Kan? Hak tanah itu adalah orang. Kan? Apabila ditimpa hujan, orang yang hanya membawa ilmu kepada orang lain pula, sedangkan dia sendiri tidak mengamalkannya, diumpamakan dengan tanah yang keras menakung air untuk diambil oleh manusia dan binatang-binatang. Orang yang tidak menghiraukan, itu yang kedua, kan? Orang yang menakung air. Yang ketiga, orang yang tidak menghiraukan langsung diumpamakan dengan bumi yang keras dan rata, tidak menumbuhkan tanaman dan tidak menakungkan air. Golongan ketiga inilah yang paling buruk. Dia sendiri tidak mengambil manfaat dan tidak membantu orang lain mengambil manfaat. Kita laju je. Dah ni lah. Yang keduanya, golongan manusia yang amat beruntung ialah yang menerima hidayah dan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk dan ilmu itu, mereka dapat memanfaatkan diri mereka dan juga untuk diri orang lain. Manabah khairun nas anfa'uhum linnas. Mana sebaik-baik manusia, mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang ketiganya, golongan manusia yang rugi ialah yang menolak hidayah dan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ilmu mempunyai maqam yang tinggi di sisi Allah, ibarat cahaya yang menerangi hidup seseorang. Menuntut ilmu hukumnya wajib sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi ini hadis yang kedua agak panjang dalam bentuk perumpamaan, iaitu perumpamaan orang yang ambil manfaat daripada ilmu ataupun dia tidak mengambil manfaat daripada ilmu. Adakah ilmu itu manfaatnya kepada dirinya dan kepada orang lain, ataupun ilmu itu bermanfaat kepada orang lain, tidak kepada dirinya, ataupun ilmu itu langsung tak masuk kepada dia, tak memberi manfaat kepada dirinya dan tidak memberi manfaat kepada orang lain, yang Nabi umpamakan dengan hujan yang bandingannya dengan tanah. Tiga kategori dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah golongkan kita dalam kategori bumi yang baik, bumi yang dapat menyerap air dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Sekadar itu pada malam ini, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.